KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa untuk rancangan kaunselor anda bagi slot kerohanian. Dan untuk itu hari ini cikgu ingin berkongsi tentang satu isu yang boleh dikatakan sangat beratlah berlaku pada negara kita ya, sejak daripada PKP yang pertama sehingga ke hari ini. Isu ini seolah-olah makin meningkat, iaitu berkenaan dengan nyawa. Nyawa ini adalah satu, bukan yang dia hanya sekali saja. Nyawa ini adalah satu yang pada cikgu ialah sekiranya rakyat Malaysia terlibat dalam isu yang mengambil nyawa ini semakin ramai, maka negara kita akan banyak kehilangan orang-orang yang walaupun dia bukan orang penting, tetapi kita seolah-olah hilang satu sokongan pada sesebuah negara. Baik, untuk itu cikgu ingin bagi tahu dulu, cikgu share dulu berkenaan apa itu nyawa. Nyawa ini ya, ataupun bahasa Arab disebut sebagai an-nafs. Kalau kita orang Melayu pernah sebut perkataan nafsi-nafsi ataupun nafas, perkataan itulah. Nyawa ini kita perolehi, kita Allah berikan pada kita ya. Mula-mula kita ni wujud kita adalah daripada an-nutfah ataupun dari bahasa sainsnya sebagai semen. Kemudian nutfah ini akan membentuk alaqah. Kemudian selepas alaqah itu, dalam kandungan, dalam rahim ibu kita, berusia dalam 4 bulan, maka Allah akan tiupkan roh ke dalam embrio itu tadi. Jadi roh yang ditiupkan ke dalam embrio itu, itulah yang akan menjadi nyawa ataupun nafs kita. Nyawa atau nafs ini yang dah ada masa tu ya, dia akan masuk ke dalam jasad kita seperti mana air. Kalau pelajar pernah siram air pada pasu bunga ke, ada tanah kan disiram, jadi air tu mengalir dalam tanah itu, macam itulah sifat roh itu berjalan dalam jasad kita. Jadi apabila roh ini diberi kepada kita, sewaktu roh ini masuk ke dalam jasad itu tadi, roh ini berjanji dengan pencipta bahawa dia akan jaga nyawa ini. Dia akan beri yang terbaik untuk nyawa ini. Dia akan buat yang terbaik. Tidak ada pun kata akan padamkan ataupun akan hapuskan ataupun akan buat suicide ataupun bunuh diri ini. Jadi nyawa ini berada dalam jasad ini sehinggalah satu masa, satu ketika, kenapa membuat tindakan untuk mengambil nyawa sendiri. Yang ini cikgu memang tak setuju, dan cikgu yakin ramai orang tak setuju dengan person ataupun individu yang mengambil nyawa ini sendiri. Termasuklah dalam banyak-banyak agama pun memang tidak menyatakan bahawa mengambil nyawa itu adalah tindakan yang bagus. Walaupun ada pandangan bahawa itu adalah hak individu, tetapi mengambil nyawa mengikut agama dan juga hak manusia itu sendiri adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak bagus. Kenapa nyawa itu cikgu sebut sebagai nyawa, sebagai amanah? Sebab sewaktu bayi tadi, sewaktu embrio tadi, apabila kita berjanji bahawa nyawa itu kita akan jaga, maka nyawa itu telah menjadi satu amanah kepada kita. Dan kalau tak silap cikgu ya, dalam pendidikan Islam tingkatan 3 ada bab berkenaan dengan nyawa sebagai amanah. Amanah, menjaga nyawa adalah sebagai satu amanah. Apa pula berkenaan dengan amanah ini? Amanah adalah satu yang diletak, dipertanggungjawabkan ke atas kita, dan kita kena buat, kita kena tunaikan, kita kena jalankan amanah itu. Dan amanah merupakan satu benda memang sangat-sangat berat untuk kita pegang. Namun sekiranya kita apabila terima amanah itu, bersama amanah itu, kita pun yakin, okey,
saya akan menjaga amanah ini, saya akan bawa amanah ini kepada yang lebih baik. Contoh sekiranya kita diamanahkan untuk menjaga kewangan, duit. Kita jadi bendahari, kita jaga duit kelab ke, kita jaga duit kelas kita ke. Jadi amanah itu kita akan sentiasa duit itu tadi, jumlah dia, ke mana dia pergi, kita akan buat pengiraan yang betul sebab kita amanah. Begitu juga dengan nyawa kita tadi. Nyawa yang telah diberikan kepada kita ni sebagai amanah itu kita pun di mana kita letak nyawa kita. Adakah kita nak biarkan nyawa tu ataupun diri kita itu ke arah yang tak baik? Mesti sudah semestinya untuk kita jaga amanah kita akan bawa nyawa kita itu dan juga jasad kita itu tadi ke arah yang lebih baik. Itulah yang kita namakan sebagai amanah. Berkenaan dengan nyawa yang telah kita dimasukkan dalam jasad kita tadi, yang sebelum ni yang kalau sebelum ni cikgu bagi tahu bahawa kita terdiri daripada dua, iaitu fizikal ataupun jasmani dan rohani. Jadi roh yang 99 itu, roh itu, maka di situlah adanya nyawa. Kalau kita sedut hari-hari ni, yang kita ambil udara, kita perlukan oksigen. Bagi yang pesakit COVID yang sekarang ni ada alat untuk mengukur oksigen itu, oksigen tu adalah untuk membantu udara. Yang kita sedut itu adalah udara. Tapi nyawa itu sekiranya tak ada udara, nyawa pun tak boleh berfungsi dengan baik. Dan itu dari segi sains pula. Cuma di sini, apa pun, nyawa itu adalah satu tanggungjawab dan amanah yang kita kena betul-betul jaga. Jadi nyawa bukanlah sesuatu yang sangat berharga, bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nyawa apabila disebut sebagai amanah, yang cikgu nak kongsi kat sini ialah bagaimana setiap agama itu ada menyatakan bahawa sikap membunuh diri itu adalah satu sikap yang sangat-sangat dilarang. Dalam agama Hindu dalam agama Hindu, membunuh diri dianggap sebagai sama dosanya dengan membunuh orang lain. Termasuklah dalam kitab dia pun menyatakan bahawa apabila manusia itu membunuh diri, maka dia akan bertukar menjadi hantu. Sampai macam itulah, ya. Maksudnya memang dilarang sangat-sangat walaupun dalam mana-mana agama pun. Jadi sebab itu bukan isu yang setiap kelahiran itu, tetapi maksud di sini ialah nyawa itu kenapa begitu mudah untuk diambil oleh kita tanpa kita mencari jalan atau inisiatif kepada apa yang sedang berlaku pada diri kita. Memang dalam zaman yang macam ini dan tidak siapa sangka pun akan berlaku pandemik kepada seluruh dunia. Tidak ada siapa pun meminta benda ini berlaku. Namun dalam sesuatu benda apabila kita diuji, akan ada jalan-jalan penyelesaian untuk kita hadapi, bukan dengan cara kita mengambil nyawa kita sendiri. Sebab itulah cikgu tegaskan bahawa kenapa nyawa itu sebagai amanah. Apabila kita bawa amanah bagi sesiapa saja, apa pun jua bangsa, apabila anda diberi pekerjaan, anda jalankan tanggungjawab dengan baik, amanah itu, maka kita akan buat yang terbaik. Begitu juga dengan nyawa kita sendiri. Kenapa nyawa dipilih sebagai satu amanah? Kerana amanah yang sebab kita tak nampak nyawa tu. Kalau mungkin pekerjaan kita akan nampak, tetapi apabila nyawa kita tak nampak, maka kita tidak menjadikan bahawa nyawa itu adalah satu amanah yang mesti kita jaga sama seperti kita menjaga amanah-amanah yang lain. Dan dalam Islam pula memang dah jelas dalam ayat yang disebut wala taqtulu anfusakum, dan kamu jangan bunuh diri kamu. Innallaha hakana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu akan mendatangkan rahmat kepada sesiapa manusia yang menjaga amanah, menjaga nyawa sebagai satu amanah. Jadi kalau Islam memang
jelas melarang tentang bunuh diri ini atau suicide ini. Begitu juga dengan agama-agama lain. Kenapa kita masih memilih jalan yang sedemikian? Baru-baru ni cikgu dapat satu video. Dalam video tu seorang yang memang berada di tempat yang memang kita katakan dia dalam proses untuk dia buat tindakan yang pada cikgu yang tak sepatutnya lah. Yang mana dia dikatakan seorang insan yang tidak menjaga nyawanya sebagai amanah. Namun sebelum dia membuat tindakan itu, dia seolah-olah teragak-agak untuk membuat tindakan itu. Jadi anyone, sesiapa saja, apabila ada rasa teragak-agak itu, maka pilihlah yang teragak-agak tu. Jangan buat pilihan yang kedua, pilih yang teragak-agak dulu. Sebab apabila pilih teragak-agak ini, kita ada jalan-jalan yang penyelesaian yang lebih baik, yang bukan dengan tindakan mengambil ataupun membunuh diri tadi, mengambil nyawa sendiri. Tidak. Dan kenapa cikgu cadangkan supaya pilih yang teragak-agak itu? Sebab daripada yang teragak itu, kita banyak dapat selamatkan orang lain. Kita banyak dapat memberi manfaat kepada orang lain dengan sikap kita teragak-agak itu. Seperti mungkin isteri, anak-anak kita, ibu ayah kita yang akan banyak bergantung kepada kita pada waktu itu. Jadi kita apabila ada teragak-agak, seterusnya dalam diri kita dan pada waktu itu ada satu kita letak, aku dah tak tunaikan amanah ke? Nyawa ini aku dah tak jadikan amanah ke? Dan ambil tindakan seterusnya, keluar daripada tempat tersebut ataupun tidak melakukan tindakan tersebut. Dan pada cikgu sekarang ini negara kita alhamdulillah ya, ada banyak tempat untuk boleh berkongsi secara profesional dengan kaunselor-kaunselor yang ada. Banyak, bukan tak ada jalan, memang ada jalan. InsyaAllah Allah akan bantu. Dan bagi yang bukan Islam pun sama, Allah akan bantu. Jadi pemilihan untuk buat tindakan yang tidak menjadikan nyawa ini sebagai satu amanah perlu kita tukar agar everybody, semua orang akan dapat selamat, semua orang akan hidup dengan tenang dan bahagia. Dan pada cikgu, tindakan yang tidak baik ini ataupun tindakan bunuh diri ini, seboleh-bolehnya kita tidak begitu war-warkan ataupun kita sentiasa mencari jalan agar kita menjadi jalan yang lebih baik untuk kehidupan kita, yang walaupun dalam situasi apa sekalipun yang kita hadapi pada waktu itu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi para pelajar, apabila disebut sebagai amanah dan juga nyawa sebagai amanah ini, maka pertama, cara untuk kita menjaga nyawa yang dikatakan sebagai amanah ini ialah pertama, jangan sesekali kita terlibat dengan perkara-perkara yang membahayakan nyawa kita. Kalau pelajar cikgu, biasanya mereka pelajar lelaki lah suka dengan motor. Apabila sudah ada lesen motor ataupun yang tak ada lesen sekalipun, apa yang mereka lakukan apabila dapat motor? Sama ada mereka merempit ataupun membuat aktiviti aksi-aksi seperti pacak ke, aksi yang konon-konon terbang ke, fly ke dengan motor. Ya, itu adalah di antara tingkah laku yang menunjukkan bahawa kita tidak menjaga nyawa sebagai satu amanah. Kemudian untuk menjaga amanah ini juga, menjaga nyawa sebagai amanah ini juga, kita tidak mengambil bahan-bahan terlarang seperti merokok ataupun dadah ataupun arak yang boleh mengakibatkan tubuh ini rosak, tubuh ini akan mendapat penyakit dan akhirnya nyawa yang telah diamanahkan itu pergi dengan asbab kepada benda-benda yang terlarang ini ataupun yang membahayakan ini. Pelajar-pelajar juga seboleh-bolehnya ya, di antaranya lah biasa yang berlaku kita lihat adalah perempuan atau pelajar perempuan ataupun murid perempuan ataupun wanita yang mudah diperdaya, tetapi tidak semestinya. Jadi kita
sebagai amanah, sebagai kita menjaga amanah untuk nyawa kita tadi ni, kita tidak membiarkan diri kita mudah diperdayakan oleh berlainan jantina tadi. Seterusnya, apa pun yang kita nak buat, kita tidak boleh terburu-buru dalam semua tindakan yang kita buat. Sekiranya tindakan kita, pemilihan yang kita buat, kita kena rujuk dengan pihak-pihak tertentu. Jadi bagi kita yang pada masa itu menghadapi masalah berkenaan dengan katalah kita, rumah tangga kita, isteri kita atau anak kita ada apa-apa yang menyebabkan kita jadi risau, kita runsing, kita tertekan, kita stres, ataupun kita mengalami depres sekalipun, maka mencarilah orang-orang profesional yang tahu berkenaan dengan psikologi atau jiwa ini. Jadi jangan biarkan diri kita berada dalam situasi sehingga kita mengambil tindakan dengan menjadikan nyawa kita sebagai amanah itu kita abaikan. Kemudian yang perkongsian secara profesionalnya, carilah kaunselor. Ramai kaunselor sekarang ada di MPPKN ataupun di kementerian, di hospital-hospital pun ada kaunselor ini untuk anda berkongsi secara profesional, dan mereka boleh memberi nasihat secara profesional, kerana nyawa bukan sesuatu yang ada banyak. Satu je nyawa. Please, tolonglah, sayang diri kita, sayangi nyawa kita, dan sentiasa mencari jalan untuk tenang. Sewaktu fikiran kita mungkin serabut suatu ketika, maka kita melihat alam sekeliling kita. Dan pada cikgu lah, zaman sekarang ni banyak gambar-gambar yang menarik yang boleh menenangkan kita, yang walaupun hanya kita tengok dekat handset saja pun, tapi itu juga adalah di antara salah satu cara untuk kita menenangkan diri kita. Dan jangan biarkan diri kita berada dalam satu keserabutan kelompok itu, kita simpan benda tu. Cikgu boleh bagi contoh ya, kalau kita stres ataupun kita ada masalah, contohnya ambil air, masukkan dalam satu botol dan pegang botol tu lama-lama, macam ni, pegang lama-lama. Kalau tangan tu rasa lemah, maksudnya kita kena lepaskan botol tu. Macam tu jugalah, apa juga masalah, kita kena lepaskan. Cara untuk lepaskan tu mungkin macam cikgu cakap tadi, kita cari rakan baik kita kongsi, ataupun kita cari kaunselor. InsyaAllah kaunselor akan membantu. Kaunselor ini akan membantu. Apa yang kaunselor boleh buat? Kaunselor ialah membantu, dibantu bagi torchlight, dibantu bagi kompas, dan kita nak akan selesaikan masalah itu, InsyaAllah. Dan semuanya itu boleh diakhiri kita minta doa. Dan Nabi pun ada kongsi ya, satu doa untuk kita hilangkan rasa resah ini tadi, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa ini adalah boleh diamalkan bacaan 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang atau malam. InsyaAllah Allah akan cabut segala kerunsingan ataupun huzni ataupun hazan daripada hati kita. Jadi kena amalkan. Itulah yang dikatakan kita rapat dengan Allah, minta doa dengan Allah untuk kita tidak mencari jalan untuk mengambil nyawa ini tadi. Jadi ya, nyawa sebagai satu amanah ini pada cikgu bukan hanya murid yang kena jaga, semua dan sesiapa saja di luar sana yang mendengar ini, cikgu mohon sangat-sangat, tolonglah nyawa yang Allah bagi pada kita ini, tak kisahlah apa jua bangsa, tolonglah jaga dia dengan baik. Kemudian apa pun carilah jalan penyelesaian, bukan dengan jalan mengambil nyawa sendiri. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada para pelajar ataupun sesiapa saja di luar sana yang mendengar dan mendapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan pada hari ini. Itu saja untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa di lain waktu, di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV KPM